antara murid dengan guru. Karena guru murabbi itu adabnya zahiran wa batinan, zahir dan batin. Dengan guru lain tak perlu beradab dengan batin juga, perlu beradab dengan batin juga. Maksud kita memuliakan dia, kita menghormatkan dia dan sebagainya. Tapi kepada murabbi lebih lagi dititik beratkan dengan ta'zim, mahabbah, memuliakan dia. Sebab itu ada kata-kata masyhur di kalangan ulama, sekiranya engkau berhadapan dengan ulama fiqh, maka jaga mulutmu, jangan cakap-cakap yang tak elok di hadapan guru. Mengguris hati guru dengan kata-katamu. Maka ada kata yang masyhur, sekiranya engkau berhadapan dengan guru fiqh dan guru-guru yang lain atau guru yang zahir. Guru yang zahir belajar Quran, belajar hadis, belajar fiqh, ini disebut guru yang zahir. Maka jaga mulutmu, jangan mengguris hati guru. Sekiranya engkau berada dengan seorang murabbi, jaga hatimu, jaga hati. Dengan guru murabbi, hati kita nak jaga. Tak boleh kita lintas yang tak elok dalam hati tu. Mulut tak cakap, hati je. Macam ni perangai ni. Ada berjagaan. Kita berkata dengan hati, merendahkan guru, maka itu tidak sepatutnya. Jadi guru murabbi ini adalah kita bersumpah dengan dia, dan guru tadi memberikan kita beberapa amalan dan diberikan kita nasihat dan sebagainya. Maka itu segala wasilah sahaja untuk kita mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya elok adab kita dengan guru murabbi itu dan kita mengamalkan apa yang diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuatu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala hasil kita beradab dengan guru. Maka itulah sunnah yang berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala iman, segala makrifat yang ada pada sahabat Nabi, siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada hati yang para sahabat melalui adabnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan limpahkan berbagai limpahan ke hati mereka. Begitunya golongan selepas sahabat, mereka itu berguru dengan sahabat Nabi dengan penuh beradab dan sebagainya, maka mereka mendapat limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya guru murabbi, guru mursyid ini mengambil secara khusus warisan itu dalam bab pentarbiyahan. Sebab itu para ulama ini dia terpecah kepada bidang masing-masing. Sedangkan Nabi SAW memilih segalanya. Nabi lah yang faham fiqhnya, Nabi lah yang faham tafsir dan sebagainya, Nabi juga yang memahami ilmu tasawuf. Maka ulama mengambil secara bahagian masing-masing. Ada ulama fiqh, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, dan ada juga ulama tasawuf. Jadi bila kita bicara tentang ilmu tasawuf, maka ada ulama yang mengambil ilmu itu sehingga daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat siapakah orang yang mengambil ilmu daripada sahabat Nabi, kita boleh tengok. Kalau pada silsilah kita nampak yang mengambil daripada sahabat Nabi adalah Imam Hasan Al-Basri, mengambil ilmu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia ada silsilah dia. Sampailah kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mendapat ilmu ini daripada guru dia Sayyidina Imam Ibnu Mashis, tetapi dalam keadaan yang tidak lama. Imam Syafi'i hanya berkhidmat dengan gurunya, beradab dan sebagainya, bukan ada ilmu agama yang lain yang dipelajari oleh Imam Syafi'i, tapi diberikan panduan untuk beramal, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala adab itu Allah Subhanahu wa taala
wafat kepada Imam Syadzili radhiyallahu anhu, maka kita katakan Imam Syadzili mengambil ilmu ini daripada Imam Sayyid Imam Ibnu Mashis. Walaupun tak lama. Ada yang lebih pelik lagi. Ada yang lebih pelik di sana tarikat ini. Jadi ada murid yang berguru, ada murid yang berguru sebentar saja. Imam Syadzili hanya sebentar saja berguru dengan Imam Ibnu Mashis. Ada yang lebih pelik lagi. Sanad tasawuf ini, yaitu sanad daripada Sayyidi Abi Madian, menyampaikan sanadnya kepada Al-Imam Faqih Muqaddam di Hadramaut sana. Jadi Allah Hadramaut, para habaib yang ada di Hadramaut, mereka itu mendapat sanad tasawuf mereka itu daripada dua jalan. Yang pertama jalan datuk moyang mereka dari kalangan Sadah Ba'lawi, keturunan Al-Alawiyah dari Hadramaut. Mereka mendapat daripada datuk moyang mereka sanad tarbiyah itu. Dan satu lagi Al-Imam Faqih Muqaddam mendapat juga sanad ini daripada Sayyid Imam Sayyidi Abi Madian, ulama tasawuf yang terkenal, Sidi Abi Madian. Dan juga ada hikam ya. Sidi Abi Madian ada hikam. Jadi bagaimana Faqih Muqaddam berhubung dengan Sidi Abi Madian? Luar biasa. Mereka tidak pernah bertemu, mereka tidak pernah berjumpa. Faqih Muqaddam tidak pernah berjumpa pun dengan Sidi Abi Madian. Tapi mereka menyambung dengan sekadar simbol sahaja. Sidi Abi Madian menyampaikan selendang dia kepada anak murid dia, dah selendang aku ini engkau sampaikan kepada Faqih Muqaddam dan pakaikan kepada Faqih Muqaddam. Nama dia Lamsul Khilqah, memakai suatu pakaian. Guru memberikan satu pakaian kepada murid dia, itu nama dia Lamsul Khilqah, memakai sesuatu lambang apa? Lamsul Khilqah dengan para ulama ini besar nilai dia. Mana ulama tadi dia memberikan sesuatu kepada murid dia, berikan sorban, berikan selendang, berikan kopiah, pakaikan sorban dan sebagainya, sebagai lambang saja. Guru juga memberikan sesuatu tanda apa? Tanda redha. Pakaian itu adalah tanda hubungan hati guru dengan murid, tanda pengiktirafan, tanda hubungan mahabbah. Dan dia adalah sunnah dalam sunnah ini. Jadi ada benda yang amat berharga dengan para ulama, sekiranya diberikan suatu pakaian sebagai lambang, nama dia Lamsul Khilqah, maka ia jadi satu sanad. Jadi para ulama terkadang dia memberikan suatu hubungan kepada seseorang dengan memberikan hadis, riwayat hadis, maka ada hubungan sanad dengan guru. Jadi sebenarnya disunatkan kita kepada ahli ilmu bertemu dengan para ilmuwan, minta apa saja sanad kepada guru tadi. Sekiranya guru tadi mempunyai sanad tertentu daripada gurunya, sebab sanad itu semuanya menyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi sunat kita ambil apa-apa sanad kepada seorang guru untuk menambahkan keberkatan hubungan kita dengan Nabi SAW. Sama ada kita mengambil sanad hadis dan sebagainya, dan ada juga Allah mengambil sanad Lamsul Khilqah. Jadi di antara Sidi Abi Madian dengan Al-Imam Faqih Muqaddam tidak pernah belajar, tidak belajar, tapi sekadang ingin menyambung sanad tarbiyah itu. Sidi Abi Madian hanya menyampaikan selendang dia kepada murid dia, dah selendang aku ini sampaikan kepada Faqih Muqaddam. Tetapi kata Sidi Abi Madian, tetapi engkau akan sempat bertemu dengan Imam Faqih Muqaddam, engkau akan meninggal dunia dulu. Ada kasyaf. Sidi Abi Madian ini orang yang kasyaf. Engkau akan meninggal dunia dulu, engkau tak akan sempat jumpa. Tetapi sebelum meninggal dunia, engkau wakilkan kepada seseorang untuk menyampaikannya. Kata Sidi Abi Madian. Tak ingat nama anak murid tadi? Maka anak murid membawa amanah
gurunya ini untuk disampaikan kepada fakih muqaddam. Sampai ke Mekah, buat umrah, buat haji dong, tiba-tiba sakit di Mekah dan sakit dan meninggal dunia. Maka dipanggilkan sahabat dia yang dia percaya dan dia beritahu ini adalah amanah rezeki Abi Madian untuk disampaikan kepada Imam Fakih Muqaddam yang ada di Hadramaut dan hendaklah kau sampaikan. Maka meninggallah murid dia tadi, maka diambil alih oleh sahabat dia dan dibawa kepada Imam Fakih Muqaddam di Hadramaut sana. Maka disampaikan ini adalah amanah ijazah lamsul khirqah daripada Siti Abadian. Maka apa berlaku? Maka datang lempahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Fakih Muqaddam. Tanpa dia bersumpah dengan Siti Abadian, tanpa dia mengamalkan apa-apa wirid. Jadi Siti Abadian bukan menyampaikan wirid tertentu. Kenapa? Sebab Fakih Muqaddam dah banyak wirid dia. Dia dah ada amalan wirid dan sebagainya. Jadi apa nak tambah lagi? Tambahkan sanad saja. Ada barakah sanad. Sebab dia dah banyak wirid yang dia ada. Jadi terpulang kepada Fakih Muqaddam ingin menyusun wirid yang sebagaimana. Yang penting dia ada keberkatan sanad kepada Siti Ali Madian. Begitu juga Madrasah Asy-Syadzili kita ini menyampai sanad kita kepada Siti Ali Madian. Dia menyambung situ. Siti Madian. Jadi maksud orang yang masuk tarekat ini beruntung sebenarnya. Bagi orang yang faham beruntung. Sebab kita ada dua nasab. Orang yang masuk tarekat beruntung. Orang yang faham beruntung. Sebab apa? Kita ada dua nasab. Yang kita tahu nasab kita, ayah kita, atuk kita. Tak mana ni? Tak lanik nah. Orang lanik macam ni. Nasab kita. Habis apa itu? Entah nama ayam ni pada seorang nah. Besar tu lebih. Nasab bapak itu tak tahu hutan mana orang tahu nasab dari situ kan. Dia nasab dekat tu saja. Kita boleh berbangga-bangga lah. Ni mana ni? Ini rupanya orang Banjar rupanya. Ada nasab. Ini mana ni? Ni orang petani rupanya. Ni mana? Ni orang di pada mana-mana kan. Jadi itu nasab. Kita ada lagi satu. Kemudian nasab jasad pula. Terkadang guru pun dah pasal ni mengetahui gitu utama lain dah dua buku di sana. Apa cantum? Bila jumpa, apa cantum nasab kita dengan kadang kita jumpa kawan, tanya-tanya kau dari mana? Kosan anyang dia dengan anyang itu adik-beradik. Ada, menyambung rupanya. Keluarga ke mana? Keluarga saya ada dari Kelantan. Jadi keluarga dia, kita sudah menyambung nasab kepada anyang kan. Rupanya puasa keluarga kita ni. Kita ada. Itu susur darul nasab jasad kita. Jadi beruntung orang yang menambah satu lagi nasab. Nasab roh. Nasab roh. Jadi nasab roh ni di mana kita nak ambil? Bila orang mengamalkan tarekat, maka dia ada nasab roh. Jadi bila orang faham, dia tahu betul besarnya nilai nasab tarekat ini. Jadi ambil dengan ilmu, ambil dengan faham, dan ambil dengan kesungguhan, ambil dengan yakin, ambil dengan faham. Jangan ambil dengan tak faham, rugi. Ni itu jangan musasih, jadi tak faham. Tak faham dan kita tahu nilai. Jadi ambil tarekat, ambil dengan faham. Bila ambil dengan faham, kita akan pegang dengan sungguh-sungguh. Syekh ulama tasawuf mengatakan orang yang mengamal tarekat ini macam mana cara dia? Wa'adda 'alaihi bin nawajiz, gigit dengan geraham. Apa maksud mengamalkan tarekat ini gigit dengan geraham? Kita bila ada sesuatu yang ada ke mulut kita, kalau benda itu berharga, kita kena gigit dengan geraham. So geraham yang paling kuat. Kalau benda itu tak pernah berharga mana, kita gigit dengan bibir. Dengan bibir RM1. Tapi cuba RM1,000. Nak bibir, dengan geraham
dengan garam. Kalau non sikit, gigit dengan bibir, pada lapel-lapel jadi ulama menganggap bila orang mengamalkan tasawuf wa 'adha 'alaihi bin nawajiz, gigit dengan garam. Dan bersayang betul-betul. Salah satu dia tarikat ini kita menisbahkan nasab. Nisbah sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau kita anggap main-main, itu kita tak ada ilmu tentang ilmu tersebut. Nasab sungguh-sungguh, bukan main-main nasab. Sebagai contoh tuan guru kita, bahkan tuan guru kita Al-Habib Yusuf Al-Hasani, dia lebih jaga nasab tarikatnya berbanding nasab jasadnya. Masya Allah, dia tunjuk betul. Bermaksud beliau lebih sayang muridnya daripada anak dia sendiri. Itu ditunjukkan. Sehingga Umar itu Bashir, dia lebih sayang daripada anak dia. Dia faham sebagaimana dia menyayangi guru dia lebih daripada ayah dia. Jadi kita bukanlah mengatakan lebih dari guru daripada ayah. Itulah keadaannya. Sebab di antara ruh dan jasad kita sayang mana? Dua-dua kita sayang, dia silakan dua-dua kita sayang begitu. Tapi bila kita melihat di antara ruh dan jasad, apakah yang dinilai? Kemudian di antara ruh dan jasad, mana satukah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara kesempurnaan jasad dan kesempurnaan ruh, mana satu yang dipandang? Ruh dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, sebagaimana jasad kita ada nasab. Kita bin sekian, bin sekian, bin sekian, bin sekian. Habis onyang daripada mana? Daripada pasai. Situ bayar. Bin sekian, bin sekian, bin sekian. Mana onyang ni? Siap maksudnya. Bin sekian, bin sekian, bin sekian. Mana ni? Sarawak maksudnya. Ada. Itu nasab kita. Nasab tarikat ini bagaimana? Kita ambil dari guru kita. Guru kita dia bukan ambil daripada ayah dia. Kecuali ayah di guru juga, dia ambil daripada guru dia. Guru dia bukan ambil daripada ayah dia. Kecuali ayah di guru juga, dia ambil daripada guru dia. Bersilang selilah nasab tarikat ini. Guru kita, guru dia bukan ayah dia, guru dia adalah guru dia. Sayyid Imam Syekh Abdul Qadir Isa, guru dia bukan ayah dia. Imam Al-Hashimi radhiyallahu anhu. Tapi yang lebih pada takkan kebanggaan, kebahagiaan kita kebanyakan silsilah ini adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah tarekat ini satu peluang untuk kita menisbahkan diri kita kepada keluarga Ahlul Bait secara ruh, secara ruhi. Maka jadi nasab kepada kita, nasab ruh. Kenapa nasab ruh? Sebab kita kata roh kita ini ditarbiyah oleh guru kita. Kita sebut macam itulah. Roh kita ini kita tarbiyah hasil dari guru kita. Sebab itu kita nisbahkan roh kita kepada guru murabbi. Maka sampailah ke yang paling induk dia, Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu. Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu punya banyak murid cabangnya satu dunia. Maka kita kata keluarga yang cukup besar, keluarga Syaziliyah cukup besar. Tujuan sama, tujuan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan sama, tujuan untuk mencintai Rasulullah SAW. Tujuan dia sama, tak ada tujuan lain. Bukan untuk masyhur, bukan untuk bangga. Tujuan sama untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas lagi daripada Imam Syazili ada di sini Abi Madian Al-Ghawth, Kutubul Awliya. Maka dia punya cabang-cabang yang lain. Di akhir berkeluarga pada sudut tarbiyah ini, satu keluarga kulluhum min Rasulillah muhtamisun. Semua kamu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bab yang sebegitu. Setelah selesai mendapat didikan dan tarbiyah daripada gurunya,
beliau diberi izin untuk meneruskan perjalanan ke arah Tunis dan menetap di sana dalam tempoh yang lama di tempat bernama Syazilah. Jadi ada dua pendapat kenapa diberikan nama Syazuliyah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata Imam Syazuli, Abu Sayyid Abu Hasan bila dah berguru dengan guru dia bicarakan pergi ke Tunis, satu tempat bernama Syazilah. Maka dia duduk di tempat nama Syazilah. Akhirnya diberi nama dia Syazuliyah. Macam kita asal mana? Saya asal Kelantan, tapi Datuk Bahau tukar nama Al-Bahawiyah. Bahawiyah. Saya datang di Kota Palung lah, tapi dah lama usia, dah sampai 5 tahun, tukar Al-Bahawiyah. Bahawiyah dia pernah itu Bahau. Boleh, salah. Jadi Imam Syazuli pernah duduk di nama tempat nama Syazilah, maka digerakkan Syazuliyah. Pendapat pertama. Para fakta kedua pula mengatakan bahawa ketika mana Al-Imam Abu Hasan Asy'ari berkhulwah di Tunis, khulwah dia di Tunis, maka dia berkhulwah di Tunis, maka dalam khulwah dia mendengar satu lintasan Rabbani, lintasan ketuhanan, suara Rabbani. Maka suara itu mengatakan anta Syazuli. Jadi maksudnya kamu Syaz maksudnya ganjil. Syaz ni ganjil. Syaz ni benda yang ganjil. Maksudnya jarang-jarang berlaku. Syaz ni benda yang jarang-jarang berlaku, nama dia Syaz. Syaz ni payah nak jumpa. Benda yang jarang dijumpa, nama dia Syaz. Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa orang macam Imam Syazuli ini jarang diketemui. Jadi datang suara anta Syazuli, engkau itu benda yang amat-amat jarang berlaku pada manusia, dan engkau itu untuk aku. Jadi suara itu mengatakan anta Syazuli, engkau itu sesuatu yang jarang-jarang dan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pendapat kenapa namakan Syazuli. Yang pertama kata topik itu nama Syazilah. Yang kedua berasal daripada perkataan Syazuli. Maka kata di sini, maka dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan itu Syazuli. Penderitaan fitnah yang ada di beliau. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa sebelum Imam Syazuli berpisah dari gurunya, guru dia dah buat satu panduan dah. Guru dah mengatakan engkau pergi ke Tunis. Di Tunis nanti kamu akan difitnah. Kamu akan mendapat cubaan difitnah oleh daripada kalangan ulama'nya yang hasad kepada engkau. Maka guru dah beritahu. Selepas itu kamu akan pergi ke Mesir. Sampai di Mesir engkau mendapat duit ke sekian-sekian. Jadi maksud Imam Ibn Mashis ahli kasyaf, seorang yang kasyaf. Maka digaris untuk di Tunis sampai ditulis kalau tak dapat ujian sebegini. Selepas itu akan ke Mesir. Di Mesir itu akan terbiah begini. Itu perkataan yang masyhur daripada Imam Ibn Mashis kepada Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Maka cerita fitnah Imam Syazuli ketika beliau sampai di Tunis. Setelah tersebarnya dakwah beliau yang terkenal di Maghribi dan juga dikenali sebagai seorang al-arif billah serta pembimbing kerohanian, maka pelbagai tuduhan setiap fitnah dilontarkan dari setiap penjuru, bahkan dilakukan dengan penuh licik, sungguh-sungguh orang yang membinasakan masyarakat ini dari setiap penjuru. Bahkan dilakukan peneliti sehingga akan berjaya mempengaruhi manusia untuk menjauhi majlisnya. Jadi kita kisah yang melakukan adalah dengan para ulama juga yang hasad pada Imam Syazuli.
Antara lantaran itu yang mengatakan beliau seorang zindik. Oh, Masya Allah, ya. Zindik. Di antara zindik dan fasik, dahsyat dari zindik. Ya. Fasik ni amalan dia itu salah dan berdosa. Tapi kalau zindik ni iman dia rosak. Orang iman rosak ni zindik. Akidah rosak, zindik. Zindik ni macam orang dianggap sembahyang tak wajib. Dia sembahyang pakai niatnya. Mana zindik ni orang yang menafikan syariat. Itu zindik. Mana zindik ni orang yang membelakangkan syariat. Yang halal kata haram, yang haram kata halal dan sebagainya. Itu zindik. Jadi Imam Syukri ini sehingga dituduh zindik. Oleh kerana dahsyatnya fitnah yang berlaku, beliau berhasrat keluar dari Maghrib dan bermusafir menuju ke Mesir. Akan tetapi para pendekir yang terlebih dahulu menulis surat kepada Sultan Mesir ketika itu dengan mengatakan, sesungguhnya seorang yang bersifat zindik akan datang ke negeri Mesir dari Maghribi, yang mana kami telah mengusir dan didegani kerana merosakkan dengan akidah muslimin. Maka hendaklah bagi dia berhati-hati terhadapnya kerana dia terkenal sebagai seorang yang tidak percaya Tuhan serta pandai menggunakan jin. Oh, itu dia ada tuduhan seterusnya. Kemudian setelah beliau sampai di badan Iskandariyah, Mesir, beliau mendapati rakyat Iskandariyah telah menunggu kedatangannya akibat surat yang disampaikan musuhnya dari Maghribi. Jadi mana kedatangannya telah pun diketahui dan orang menyambutnya. Dia menyambut dua golongan, golongan yang membenci dia, mungkin juga golongan yang ingin bersahabat dengan Imam Syazili. Jadi yang lebih dia keburukan lah. Sebab keburukan dia dah pun disampaikan kepada rakyat Mesir. Maka apa yang dilakukan Imam Syazili? Imam Syazili sekadar menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong. Dia hanya menyebut perkataan yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tak ada daya upaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Beliau kemudian disakiti oleh penduduk di situ. Dan mereka membawa menghadap Sultan Mesir. Walau bagaimanapun pihak Sultan Mesir menghantar putusan kepada Sultan Maghribi untuk mendapatkan kepastian tentang beliau. Lalu pihak Sultan Maghribi menafikan segala tahmahan yang dilontarkan kepada Abu Hasan. Jadi yang menulis tadi bukan pihak kerajaan saja yang menulis. Yang menulis itu adalah pihak-pihak tertentu daripada para ilmuwan agama yang mendoki kepada Abu Hasan Syazili. Bukan dari pihak Sultan pun. Termasuk pihak Sultan yang menjebelahi Imam Syazili radhiyallahu anhu. Maka di atas kerajaan Maghribi bertanya Imam Syazili untuk mendapatkan kepastian. Maka Sultan Maghribi menafikan segala pahmahan yang dilontarkan kepada Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Sebaliknya Sultan Maghribi memuji serta mengagungkan beliau. Jadi para ulama ini dia tak semua orang benci, mesti ada seorang yang membela dia. Allah Subhanahu wa taala menjaga para awliya dia. Jadi kalau ada orang yang memusuhi, ada orang yang mempertahankan. Maka yang mempertahankanlah Sultan itu sendiri. Sebaliknya memuji dan mengagungkan beliau. Setelah itu beliau dipulangkan ke Iskandariyah dan dimuliakan baik daripada pihak istana maupun rakyat. Jadi bila rakyat dah tahu Sultan Maghribi memuji Imam Syazili, maka Imam Syazili dilayan oleh kerajaan Mesir.
dilayan baik oleh banyak muslim dan diterima baik oleh orang muslim. Imam Syazuli, maka di sana beliau membuka perniagaan pakaian dan perniagaan yang amat maju. Jaga orang bercerita tentang Imam Syazuli ini ahli perniagaan. Ketika mana dia berniaga, ketika mana dia diterima dengan baik oleh rakyat Mesir dan juga Sultan Mesir ketika itu, maka dia dapat peluang untuk menjalankan perniagaan. Maka di sinilah kita kata bermula dengan kekayaan Imam Syazili radhiyallahu anhu. Sebab Imam Syazili orang kaya sebenarnya. Dia orang kaya. Ketika mana Imam Syazili berada di Tunis, masa itu dia miskin. Dia tak ada apa. Dalam kitab yang lain dia tulis ketika mana Imam Syazili berada di Tunis, ketika dia berkhulwah di dekat bukit, dan ketika itu tak ada duit. Kalau dia pergi berkhulwah di Tunis, sampailah satu ketika dia mengatakan dia keluar daripada khulwah dia di Tunis dan dia menuju ke Pekan. Bolehlah. Jadi mana kata duit tusin pun tak ada. Keluar dia pergi ke Pekan. Sampai di Pekan, maka dia perhatikan di Pekan Tunis itu ramai orang fakir miskin. Nampak ramai orang yang tak makan, ramai yang minta sedekah. Maka terlintas di hati Imam Syazili radhiyallahu anhu. Apa terlintas dia? Dia terlintas, ya Allah, dia kata, kalau aku ada duit, aku akan bagi makan orang yang minta sedekah. Kata Imam Syazili. Kalau aku ada duit, dia kata, dia tahu, dia bukan datang daripada orang berniaga, dia bukan datang dari rumah, dia datang ke tempat khulwah. Lama dia khulwah, dia tak ada duit. Tapi dia keluar ke Pekan, dia nampak ada orang susah. Hati dia hanya berkata, kalaulah aku ada duit, aku bagi makan fakir miskin. Tiba-tiba dia solok jubah dia, ada duit dalam jubah. Jadi orang yang soleh ni tak perlu polik-polik dah. Jadi itu paramah lah. Tapi kita yang tak soleh ni, kalau berhati-hati lah, itu mungkin dua orang tercicir. Sebab kita tergambil dua orang. Jangan capek kan. Dah keramah ada sesuatu tak ada. Tengok balik entah duit orang kita besok kan. Imam Syazili bila dia selalu dalam jubah dah ada duit. Dia tahu ini dia siapa kan. Datang daripada bukit betul tiba ada duit. Bila ada duit, tahu dia pergi kedai roti. Dia masuk kedai roti. Maka dah niat nak bagi makan, maka dia beli roti. Kemudian dalam hati dia terlintas, takkan nak bagi semua duit ni. Tinggalkanlah RM10. Dapat makan nasi lemak. Kok kita lah kan. Dia pun tinggalkan beberapa duit dia. Takkan nak bagi semua, dia pun nak makan juga. Maka dia ambil roti tadi, keluar daripada roti. Nak keluar pintu roti, ada orang tahan dengan tangan. Maka dia kata, lebih duit itu habiskan. Apa sebab simpan pula? Bukankah kau niat nak sedekah? Mana dah berubah pula? Dia pun terkejut. Dia pun tahu silap dia. Patah balik. Pergi ke tempat orang jual roti tadi. Duit yang lebih tadi balik. Habis semua dia belikan roti. Sampai keluar habis bagi makan fakir miskin tadi. Dalam keadaan dia tertanya-tanya, siapa pula orang yang tadi menempuh dia tadi. Dah dia tak payah makan. Akan tak berhatilah, tapi dia tak tahu siapa orang tadi. Maka dia pun pergi ke masjid untuk meraihkan solat. Imam Syazili pergi ke masjid meraihkan solat, dan solat 2 rakaat. Lepas bagi salam saja, dia nampak lelaki yang tahan dia tadi. Ini dia orang yang tahan tadi.
Dia pun pergi dekat lelaki tersebut. Tuan yang tahan saya jadikan. Ya, kata dia. Kenapa tuan tahan saya? Kenapa tuan tahan saya? Maka lelaki tadi mengatakan, sesungguhnya aku adalah Nabi Khidir alaihissalam, kata dia. Sebentar tadi aku berada di negeri Cina. Dalam kitab itu ditulis oleh Al-Imam Al-Akbar Syekhul Azhar. Tak percaya, kita tengok dalam tabah. Kau dapat baca lah. Kitab itu ditulis Al-Imam Syekhul Azhar, Al-Imam Abdul Alim Mahmud, Syekhul Azhar yang tersohor pada zaman dia. Dia tulis satu kitab khusus Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Maka aku Nabi Khidir alaihissalam, sebentar tadi aku berada di negeri Cina. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan aku pergi dapatkan hamba aku Abu Hasan yang berada di Tunis sekarang juga, sebab dia berniat nak beri makan fakir miskin. Tahqiqan apa ni kata-kata apa ni, tunaikan hajat dia. Itulah sebab niat berbeza pahala, tapi nak dapat ganaan pahala tunaikan. Jadi Allah Ta'ala nak tunaikan kebaikan yang ada, pergi tolong dia. Maka itu yang berdatang dia daripada Cina tu pergi ke Tunis. Jadi kalau kisah itu sebegitu, bermaksud Nabi Khidir alaihissalam ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan. Kalau dalam istilah kelebihan Allah Ta'ala poin yang mana sahibul khutwah, disebut sahibul khutwah. Jadi ada di kalangan para awliya ila salihin, Allah Ta'ala beri kelebihannya sahibul khutwah. Sahibul khutwah ni Allah yang boleh berjalan selangkah ke dunia ini. Sahibul khutwah, tuan yang memiliki langkah maksudnya. Ataupun ada disebut Allah yang memiliki kelebihan tayyil ard, lipat bumi. Jadi orang sebut ilmu lipat bumi. Dia bukan ilmu lipat bumi, anugerah Allah. Sebab dia bukan ilmu yang boleh dipelajari tak. Itu anugerah daripada Allah disebabkan kesalihan seseorang. Di antara ulama yang diberi kelebihan tak salah Al-Imam Sayyidi rahimahullah. Jadi termasuk Nabi Khidir alaihissalam orang yang sahibul khutwah, bermaksud dia boleh pergi ke mana saja di muka bumi ini. Ada teragak nak pergi Mekah, pergi Mekah. Dia teragak nak datang Jompul, datang Jompul. Jadi kita sembahyang surah hajat, banyak sembahyang pagi-pagi setiap hari. Sahajat kata, ya Allah, pertemulah aku dengan Nabi Khidir alaihissalam, ya Allah. Banyak warna gitu. Surah hajat, tengok datang ni. Terus dia jauh ni datang dari Jompul dah. Dia ulama mengatakan kalau Nabi Khidir lalu satu kawasan, maka sampai ke subur. Satu Khidir masih hijau. Khidir ini masih hijau. Kenapa hijau? Sebab tidaklah dia lalu pada satu tempat sampai jadi subur. Bahkan ada juga kitab-kitab yang menceritakan Nabi Khidir alaihissalam. Banyak kitab Nabi Khidir yang ulama tulis. Dua pendapat ulama Nabi Khidir alaihissalam akan diperbahaskan oleh para ilmuwan. Nabi Khidir alaihissalam hidup ke tidak? Jadi dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan Nabi Khidir alaihissalam dah meninggal dunia. Berdasarkan hadis Nabi, selepas Nabi hanya 100 tahun saja orang hidup lepas meninggal semua. Dan pendapat ulama itu mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai kiamat. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ulama yang menyokongnya adalah Imam Nawawi rahimahullah, yang berdapat Nabi Khidir alaihissalam hidup. Selagi mana umat Islam ada di atas muka dunia ini, selagi itulah dia dihidup bersama. Ini pendapat ulama. Jadi Nabi Khidir alaihissalam hidup dan dia akan berjumpa dengan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan selalu Nabi Khidir alaihissalam akan bertemu dengan para awliya pada zaman tersebut. Dalam kitab ada juga menyebut apa tujuan Nabi Khidir alaihissalam, mohon kepada Allah untuk hidup lama, hidup panjang. Nabi Khidir alaihissalam mohon kepada Allah untuk hidup panjang. Kenapa? Maka kata ulama, salah satu sebab dia, Nabi Khidir alaihissalam ingin bertemu orang-orang yang saleh di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat nabi-nabi yang terdahulu mereka amat mencintai umat akhir zaman ini. Dan Nabi Khidir dia berkeinginan untuk bertemu dengan para aulia umat akhir zaman ini. Sebab itu kita dalam kisah yang jumpa dengan Nabi Khidir semua para aulia salihin yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Sultan Al-Rida, kemudian Imam Syazili radhiyallahu pulang ke Skenaria dan dimuliakan dengan baik dari pihak istana maupun rakyat. Di sana beliau membuka perniagaan pakaian dan perniagaan yang amat maju. Maka kisah selepas itu kita membaca bahawa Imam Syazili memiliki harta yang banyak. Jadi akhirnya Imam Syazili ini membawa program tarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirinya seorang yang kaya. Sehingga dikatakan bajunya mahal. Ya. Maka ulama mengatakan bahawa tarbiyah Imam Syazili inilah tarbiyah yang tidak menolak keduniaan. Jadi imam kita pun hidup dia bukan dengan mewah, mana hidup dengan nikmat di dunia ini, dengan benda yang halal. Dosa Imam Syazili beramal tidak meninggalkan kesenangan dunia, pakaian dia mahal dan sebagainya. Maka Allah mengatakan bahawa madrasah Syazili adalah madrasah jamal. Madrasah Syazili madrasah jamal, madrasah yang cantik, bukan madrasah yang keras. Tahan dingin, tahan paut, tahan harta dan sebagainya. Itu jalur madrasah yang lain. Ada madrasah Syazili ini madrasah yang tidak mengharapkan nikmat. Nikmat pakaian, nikmat makan, nikmat rumah. Sebab bukan itu matlamat kita. Matlamat kita bukan membuang dunia ini. Tapi matlamat kita adalah membuang kecintaan kita kepada dunia. Matlamat kita bukan kita menghindarkan diri pada dunia, tapi matlamat kita adalah menghindarkan kecintaan kita pada dunia. Dalam keadaan harta, dalam keadaan nikmat, tetapi kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan nikmat, dalam keadaan harta, dalam keadaan kekayaan, tapi kita merasai kenikmatan beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasai kenikmatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa masalah hari kita berzikir kepada Allah dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta, dengan penuh kenikmatan. Jadi apa perlu kita mengharapkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pendirian yang dilakukan oleh Imam Syazili radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.